Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini giliran Mahathir diserang berjemaah oleh penyokong Anwar dan juga penyokong PKR. Ada kata habislah Mahathir, ada juga kata ini petanda Mahathir perlu berhenti sudah daripada berpolitik, berhenti sudah mengganggu pentadbiran negara dan berhenti sudah supaya tidak lagi mengganggu Anwar Ibrahim. Baru-baru ini Mahathir menuduh kononnya Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang haram. Kononnya Anwar Ibrahim pengampunannya itu tidak ikut prosedur. Tapi sekalinya apa yang dikorek oleh netizen mengejutkan kita semua dan memalukan Mahathir sendiri, sehingga Mahathir tampil menyatakan dia sudah tua, banyak benda dia lupa. Itulah, pandai kata orang sendiri dah kena. Kalau tak pasti tak perlulah nyatakan di media. Ini boleh pula bagi alasan dah lupa. Macam mana tu? Ini bukan soal lupa atau tidak. Ini soal maruah dan integriti Perdana Menteri kita yang ada sekarang. Bayangkan Mahathir memperkotak-katikkan Perdana Menteri kita. Adakah itu adil untuk Anwar Ibrahim? Hari ini akhirnya Mahathir mendapat balasan yang setimpal apabila netizen mengorek hantaran lama Mahathir ketika menghadiri mesyuarat lembaga pengampunan. Jadi dengan kata lain kata netizen, Mahathir kena balasan karma. Cuba nak malukan Anwar Ibrahim, cuba nak menghina Anwar Ibrahim, tapi sendiri yang kena hinaan diri sendiri. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan kamu semua satu produk yang terbaik yang ada di pasaran. Produk ini bukan obat. Produk ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan kita. Saya makan ini bersama keluarga karena saya sangat percaya, saya sangat yakin dengan produk ini. Kita kena, secara ringkasnya kita kena masalah penyakit ataupun kita bermasalah penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Apabila daya imun badan kita jadi lemah dan daya imun badan kita menjadi bodoh, ianya akan menyebabkan pelbagai penyakit dari dalam dan luar, menyebabkan kita sakit. Tapi berita baiknya, apabila Anda makan produk ini, imun badan Anda akan meningkat sehingga 400% dan dididik imun badan kita menjadi sangat bijaksana sehingga apa saja penyakit yang ada dalam badan kita dapat disembuhkan dari dalam melalui kekuatan daya imun itu. Kalau Anda tanya apa penyakit yang boleh disembuhkan, semua jenis penyakit boleh disembuhkan, bukan karena obat, bukan karena apa-apa, tapi karena imun badan kita yang telah kuat. Seperti yang saya katakan tadi, imun badan kita menjadi kuat dan kita boleh jadi sembuh. Cepat dapatkan produk ini, hubungi nombor yang tertera. Saya sangat yakin ini waktunya untuk Anda menyelesaikan masalah kesehatan Anda. Jangan biarkan sampai berlarutan. Jadi sekarang ini saya sedang mau kirim, ini bungkusan kiriman yang saya akan kirim kepada orang yang telah pun mengambil keputusan untuk menghentikan masalah kesehatan mereka. Anda bila lagi. Baik. Netizen akhirnya korek hantaran lama Mahathir ketika hadiri mesyuarat lembaga pengampunan. Hantaran Facebook milik Tun Mahathir Mohamad kira-kira 7 tahun lalu kembali tular selepas tersebar video kenyataan terbaru beliau yang mempertikai proses pengampunan penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hantaran yang dimuat naik pada 16 Mei 2018 itu memaparkan beberapa keping gambar Mahathir sewaktu menghadiri mesyuarat lembaga pengampunan di Istana Negara. Turut kelihatan dalam gambar tersebut ialah detik beliau bersalaman dengan Anwar yang ketika itu baru dibebaskan dari penjara. Perkongsian semula hantaran itu susulan pemimpin pembangkang memuat naik rakaman video Mahathir yang antara lain mendakwa beliau menandatangani dokumen berkaitan pengampunan Anwar tanpa melalui mesyuarat lembaga pengampunan dan tanpa nasihat Peguam Negara. Dakwaan itu mencetuskan reaksi segera daripada Jabatan Peguam Negara AGC yang dalam satu kenyataan hari ini menegaskan bahawa mesyuarat lembaga pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-51 telah diadakan pada 16 Mei 2018 yang dipengerusikan sendiri oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada waktu itu yang turut dihadiri oleh Mahathir sendiri selaku Perdana Menteri ketika itu.
Bagi tujuan mesyuarat tersebut, Peguam Negara juga telah memberikan pendapat bertulis mengenai perkara itu selaras dengan pasal 9 perkara 42 Perlembagaan Persekutuan untuk pertimbangan lembaga pengampunan menurut kenyataan AGC. AGC turut memandang serius kenyataan yang boleh mengelurkan masyarakat mengenai keputusan lembaga pengampunan dan menegaskan bahawa isu ini menyentuh kepentingan institusi dan perlembagaan negara. Kenyataan bercanggah Mahathir dengan bukti kehadiran beliau dalam mesyuarat tersebut kini menarik perhatian ramai, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai motif sebenar di sebalik kenyataan yang dikeluarkan 7 tahun selepas peristiwa itu. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan sekali lagi dengan keputusan yang diumumkan terkait dengan Rafizi Ramli oleh AMK PKR. Sebelum ini kita digemparkan juga dengan pendedahan oleh Rafizi bahawa beliau ditawarkan jawatan Timbalan Presiden Parti Keadilan lantikan yang dikatakan dicadangkan oleh Nurul Izzah Anwar. Namun demikian, yang paling hebat ialah Rafizi menolak tawaran itu dan masih berpegang pada prinsip integriti dan juga kebertanggungjawaban. Ramai sebenarnya yang setuju dengan tindakan Rafizi itu. Mereka kata, buat apalah ada jawatan kalau hanya diberikan. Itu hanya satu pujukan biasa, kata mereka. Jadi ramai yang menyokong tindakan Rafizi menolak lantikan sebagai timbalan presiden tersebut. Dan ini pula komen daripada Ketua AMK PKR. Beliau kata hormat keputusan Rafizi. Keputusan Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Rafizi Ramli yang menolak tawaran jawatan timbalan presiden Parti Keadilan Rakyat PKR lantikan yang dicadangkan Nurul Izzah Anwar perlu dihormati. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, Rafizi berkemungkinan mempunyai perancangan tersendiri untuk memperkukuhkan parti. Kata beliau, kita hormat keputusan Rafizi, cuma kalau terima tawaran Nurul Izzah itu bagus dalam usaha memperkukuhkan parti, katanya lagi. Mungkin Rafizi ada platform lain yang difikirkan sesuai untuk terus membantu parti, katanya lagi. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya nak kongsikan dengan Anda semua satu produk yang terbaik yang ada dalam pasaran sekarang. Ini terbaik di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita juga sembuh karena daya imun badan yang kuat. Saudara-saudara sekalian, saya kongsikan dengan Anda satu produk yang bukan obat tetapi telah membantu keluarga saya untuk jadi lebih sehat dan telah sehat. Produk ini produk yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik daya imun badan kita menjadi kuat. Dengan kekuatan daya imun badan kita dapat sembuh daripada dalam badan kita dan bukan karena obat. Saudara, produk ini adalah produk yang terbaik. Cepat dapatkannya kerana sekarang ini berduyun-duyun orang sudah nak mendapatkannya. Tengok nih, ada beberapa botol yang saya akan kirim sebentar lagi. Dan kirimannya pula memang sangat bagus. Ini kotaknya. Satu botol nih masukkan dalam kotak nih untuk dikirimkan kepada Anda. Oke, kalau nak berminat untuk penyelesaian kepada masalah kesehatan kamu boleh tanya saya melalui nomor telepon yang tertera. Baiklah, kita nak cakap tentang adakah Rafizi Ramli mempunyai cara lain selain daripada menjadi timbalan Presiden PKR untuk membantu memperkukuhkan parti. Sudah tentu Rafizi mempunyai caranya. Rafizi sudah memberitahu bahawa dia ada plan yang tersendiri. Jadi kenapa sibuk-sibuk lagi nak mahu mengganggu plan yang dirancang oleh Rafizi? Dan tentunya Rafizi tidak akan keluar PKR. Tapi dia akan memperkukuhkan PKR dengan caranya sendiri. Salah satu yang mungkin akan dilakukan oleh Rafizi ialah beliau akan menggunakan kekuatan dan kepintaran beliau, kebijaksanaan beliau dalam dunia data dan digital. Silap-silap hari bulan, Rafizi akan menubuhkan satu platform yang boleh menjadi tempat semua
rakyat Malaysia boleh melihat atau memberikan komen atau petunjuk atau rating kepada semua calon-calon pilihan raya. Mungkin platform itu akan menjadi tempat orang boleh preview calon-calon pilihan raya. Jadi itu sangat bagus. Ia memberikan maklumat yang tepat kepada semua pengundi. Mereka boleh tahu wakil rakyat itu berapa umur, pernah berjanji kah tidak, bohong kah tidak, apa kelulusannya yang sah, dan sebagainya. Platform itulah yang saya tunggu-tunggu sebagai rakyat Malaysia. Jadi saya sebenarnya menyokong tindakan Rafizi menolak lantikan timbalan presiden tersebut. Kerana lebih baik Rafizi bekerja di tempat yang beliau bijaksana. Apabila pendapat anda semua, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Mahathir didapati berbohong. Manakan tidak, dia menyatakan bahawa proses pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sah, telah mencetuskan perdebatan. Namun, bukti dan kenyataan rasmi menunjukkan bahawa pengampunan tersebut telah dilaksanakan mengikut prosedur yang sah. Bahkan, netizen mula mengorek semua gambar-gambar lama, fakta-fakta lama yang menunjukkan bahawa Mahathir ada di sana. Mesyuaratnya ada, tapi kenapa Mahathir tiba-tiba mudah lupa? Inilah yang dipanggil Mahathir. Dakwaan Mahathir dan penafian Jabatan Peguam Negara. Tun Mahathir mendakwa bahawa beliau menandatangani surat pengampunan Anwar tanpa nasihat daripada Peguam Negara ketika itu dan tanpa mesyuarat lembaga pengampunan. Namun, Jabatan Peguam Negara AGC menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan bahawa mesyuarat lembaga pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya telah diadakan pada 16 Mei 2018 di Istana Negara. Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad dan turut dihadiri oleh Tun Mahathir selaku Perdana Menteri ketika itu. Pengakuan kehadiran Mahathir dalam mesyuarat dalam satu kenyataan pula Tun Mahathir mengakui bahawa beliau hadir ke mesyuarat lembaga pengampunan pada 16 Mei 2018 tetapi mendakwa beliau terlupa mengenainya. Beliau berkata, saya dah tua, apa benda saya lupa. Kenyataan ini menunjukkan bahawa beliau sebenarnya terlibat dalam proses pengampunan Anwar. Inilah Tun Mahathir, kalau dah sedar dia dah tua dan ada benda yang dia lupa, lebih baik dinasihatkan Mahathir bersara saja daripada politik Malaysia. Sebelum kita teruskan, saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang paling hebat di muka bumi. Produk ini hebat, saya percaya, saya sangat percaya. Karena ini bukan ubat, ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah dan imun badan kita yang bodoh. Apabila daya imun lemah dan imun kita jadi bodoh, maka kita akan kena penyakit. Dan berita baiknya, dengan memakan produk ini, imun badan kita meningkat 400%, dan imun badan kita yang bodoh akan diajar menjadi cerdik supaya tidak menyerang kita semula. Dengan imun badan juga yang baik dan cerdik, kita sembuh dari semua jenis penyakit. Apa saja penyakit yang anda tahu boleh sembuh dengan peningkatan daya imun tubuh badan. Siapa berminat, sila hubungi saya di nombor yang tertera. Dan ingat, masa itu sangat mencemburui kita. Masa itu penting, jangan bertangguh-tangguh. Baiklah. Pengakuan kehadiran Mahathir ini mengejutkan ramai orang. Beliau menyatakan bahawa beliau sebenarnya terlupa dan dia sudah tua. Berdasarkan maklumat dan bukti kenyataan rasmi, proses pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Mei 2018 telah dilaksanakan mengikut prosedur yang sah dan mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Dakwaan Tun Mahathir bahawa proses tersebut tidak sah, tidak disokong oleh fakta dan yang ada. Untuk maklumat lanjut, sebenarnya semua perkara ini ada di Jabatan Peguam Negara. Namun itulah Mahathir kadang-kadang bukan selalu mudah lupa, tapi memang pelupa. Macam itulah. Saudara, rupanya isu ini pernah berulang berlaku pada tahun 2024 juga.
Apabila Tun Mahathir sekali lagi mengundang kontroversi, apabila beliau mendakwa pengampunan yang diberikan kepada Anwar adalah tidak mengikut prosedur. Menurutnya, surat pengampunan ditandatangani tanpa mesyuarat lembaga pengampunan dan hanya ikut arahan untuk tanda tangan. Tuduhan ini mengejutkan ramai kerana ia secara tidak langsung mempertikaikan yang di-Pertuan Agong dan kredibiliti Istana Negara. Ada yang kata bahawa Mahathir memang dah terlalu teruk. Tapi adakah benar apa yang didakwa Mahathir itu? Jabatan Peguam Negara telah tampil menjawab bahawa mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan telah pun diadakan pada 16 Mei di Istana Negara yang dipengerusikan sendiri oleh Agong dan dihadiri oleh siapa lagi kalau bukan Mahathir sendiri. Jadi bila Mahathir kata tiada mesyuarat, siapa sebenarnya yang berbohong? Ini memang sudah terang lagi bersuluh Mahathir berbohong. Mahathir mengaku lupa. Saudara-saudara sekalian, selepas kenyataan balas AGC dan bukti video beliau hadir ke istana, Mahathir akhirnya mengaku, saya dah tua, ada benda saya lupa. Itu jawapan dari bekas Perdana Menteri 2 kali negarawan yang dikit katakan visionary itu. Tetapi adakah itu sekadar lupa atau Mahathir cuba mencipta semula naratif bagi menjatuhkan kredibiliti Anwar dan Kerajaan Perpaduan? Sehingga kan bekas peguam negara tersebut menyatakan Anwar boleh menyaman sivil Mahathir tentang perkara ini. Apa sebenarnya yang berlaku? Kita juga lupa, pada tahun 2018, 9 Mei, Pakatan Harapan menang besar. Anwar ketika itu masih dalam penjara. Tun Mahathir sendiri berjanji akan membebaskan Anwar dan menyerahkan jawatan Perdana Menteri selepas beberapa waktu. Maka pada 16 Mei, mesyuarat Lembaga Pengampunan diadakan dan Anwar dibebaskan dengan pengampunan penuh. Semua dilakukan mengikut prosedur dengan perkenan Agong, bukan ikut suka-suka Mahathir. Hari ini, bila Mahathir mempersoalkan kesahihan pengampunan itu, ia bukan sekadar isu peribadi. Ia satu bentuk serangan kepada institusi diraja, kepada undang-undang dan kepada kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan negara. Mahathir tidak patut terus berpolitik dan memutar fakta sejarah. Rakyat tidak bodoh. Semua tercatat dalam arsip video dan dokumen rasmi. Mungkin Mahathir dah lupa. Zaman ini semuanya ada di hujung jari. Anwar kini bebas bukan kerana simpati, tapi kerana kezaliman dahulu perlu ditebus. Dan Mahathir perlu bertanggung jawab atas apa yang dia sendiri telah luluskan. Kita bukan lagi hidup dalam zaman di mana satu suara tua boleh tentukan kebenaran. Sekarang rakyat celik. Jika anda rasa fakta ini penting, sila tekan butang subscribe, like dan share pendapat ini kepada orang lain. Kita pertahankan kebenaran, bukan propaganda orang yang sudah hilang kuasa. Saudara, apa pula komen anda untuk isu yang didapati pembohongan Mahathir ini? Memang agak keterlaluan kenyataan Tun Mahathir itu. Jumpa lagi.